والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan perjumpaan kita akan dirahmati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Di dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama. Allah Subhanahu wa taala menyebut, Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hasyr ayat 20 ni, Allah Ta'ala kata la yastawi ashabun nar. Tidaklah sama ahli neraka, penduduk neraka, wa ashabul jannah, dan juga dibandingkan dengan penduduk syurga. Ashabul jannati humul faizun. Adapun bagi penduduk syurga, bagi ahli-ahli syurga, humul faizun, mereka itulah orang-orang yang beroleh kemenangan, yang beroleh kebahagiaan, yang beroleh keseronokan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, pagi ini insya-Allah saya bercadang untuk bersama-sama kita berkongsi satu hadis berkaitan dengan kisah orang yang terakhir yang dimasukkan ke dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita semua bagaimana kisah terakhir orang yang paling last sekali yang dimasukkan ke dalam syurga. Bagaimana keadaan dia, apa yang berlaku? Mari sama-sama kita dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'anil nar wa huwa akhirun ahli al-jannah dukhulal jannah fayaqulu ay rabbi isrif wajhi 'anil nar fa innahu qad qashabani rihuha fa ahraqani zakauha fayad'u Allah ma syaa Allah ay yad'uhu thumma yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala
hal asaita in fa'altu dhalika bik an tas'alaka ghayrah fayaqul la as'aluka ghayrahu wa yu'ti rabbahu min uhudin wa mawathiq ma syaa Allah fayasrifu Allahu wajhahu 'anil nar فإذا أقبل على الجنة ورآه سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت أحودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي رب يدعو الله حتى يقول له فهل عصيت إن أعطيتك ذلك أن تسألك غيره فيقول ولعزتك فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام على باب الجنة انتقمت له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي رب أدخلني الجنة فيقول الله تبارك وتعالى له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن تسأل غير ما أعطيت ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي رب لا أكول أشقى خلقك فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى فإذا ضحك الله من أدخل الجنة فإذا دخلها قال الله له تمنى فيسأل ربه ويمنى حتى إن الله يذكره من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تبارك وتعالى ذلك لك ومثل معه. Hadis riwayat Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menceritakan kisah orang yang last sekali dikeluarkan daripada neraka. Setelah Allah cuci dia, Allah bersihkan dia, Allah basuh dia, Allah keluarkan dia daripada syurga, Allah keluarkan dia daripada neraka dalam keadaan wajah dia muqbilun biwajhihi 'anil nar. Muka dia ni duk menghadap ke arah neraka. Duk dalam neraka, Allah bagi keluar ni duk menghadap lagi di pintu neraka. Wa huwa akhirun min ahlil jannah dukhulan jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah ni, dia ni adalah orang yang last, yang Allah keluarkan dia daripada neraka, dan orang yang last yang dimasukkan ke dalam syurga. Fayaqulu ay rabb isrif wajhi 'anil nar. Kata dia, wahai Tuhan, bagilah muka aku ni berpaling ke lain daripada duk tengok neraka. Kawan yang keluar daripada neraka tadi ni, dalam keadaan dia duk menghadap neraka tu, dia angkat tangan, dia kata, ya Allah, boleh ke tak boleh ya Allah, kalau boleh aku ni jangan bagi menghadap ke pintu neraka. Tuan-tuan,
keluar dah daripada neraka. Tengok pintu neraka pun azab dah. Duk tengok pintu neraka ni pun duk rasa macam azab dah. Jangan kata orang yang duduk dalam neraka. Jangan kata orang yang tengah dia azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dah keluar daripada neraka, duduk menghadap depan pintu neraka, minta kepada Allah supaya Allah paling muka dia. Minta kepada Allah. Tuan-tuan, apa dia kata lagi? Dia berdoa kepada Allah. Dia kata fa innahu qad qashabani rihuha fa ahraqani zakauha. Dia kata kerana sesungguhnya angin yang keluar, rihuha qad qashabani, angin yang keluar daripada pintu-pintu neraka ni macam racun yang kena dekat muka aku. Ni dia kata, ya Allah, aku ni kalau boleh tak mau menghadap dekat pintu ni. Pasal apa? Rihuha, angin yang duk terbit keluar daripada pintu ni duk rasa macam racun yang kena dekat muka aku. Fa ahraqani zakauha, dan dia kata apa? Manakala nyalaan api neraka tu duk rasa lagi seolah-olah macam masih lagi duk tengah bakar saya, seolah-olah macam saya tengah duk lagi dalam neraka. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, ini gambaran Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu bagaimana gambaran dahsyatnya api neraka. Dahsyatnya api neraka ni, orang yang tengok pintu pun kalau boleh nak beralih tak mau tengok. Apatah lagi masuk dalam tu, apatah lagi dia azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ni kata apa? Ya Allah, kalau boleh jangan tak muka aku depan pintu syurga. Pasal apa? Angin dia punya nyalaan api dia, bahang dia tu seolah-olah macam duk kena lagi ke aku ni, ya Allah. Kalau boleh palingkan aku. Fayad'ullaha ma sya'allahu ayyad'u. Kata Nabi SAW, dia terus berdoa kepada Allah. Dia terus berdoa kepada Allah, minta sungguh-sungguh kepada Allah agar wajah dia ni dipalingkan daripada pintu neraka. Dia minta pada Allah, ya Allah, kalau boleh palinglah muka aku daripada pintu neraka, ubahlah muka aku daripada pintu neraka, kalihlah muka aku ni daripada pintu neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyahut jawapan dia. Summa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, hal asaita in fa'altu dhalik bika an tas'alaka ghaira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tanya dia, Tuhan tanya pada dia, kalau sekiranya aku perkenankan permintaan hang janji, tak mau minta lain dah. Dia kata, Allah Ta'ala kata kepada dia, kalau aku perkenankan permintaan hang ni, hajat hang ni, kalau aku perkenankan, kalau aku kabulkan, adakah hang tak minta dah lain daripada tu? Hang janji tak mau minta apa dah? Allah tanya ke dia. Fayaqulu, dia jawab, dia kata apa? La as'aluka ghaira. Dia jawab, dia kata apa? Saya janji hak tu saja, dia kata. Bila dia keluar daripada neraka, minta supaya Allah alih muka dia, Allah perkenankan. Allah tanya dia satu soalan, kalau aku perkenan untuk pindahkan, ubah wajah hang daripada duk tengok neraka tu berpaling ke arah lain, hang janji tak mau minta lain dah? Dia jawab apa? Dia kata, betul, saya janji, saya tak minta dah benda lain. Fayu'ti rabbahu min uhudin wa mawathiqa ma Allah. Maka dia berjanji sungguh-sungguh, punya janji depan Allah ni, dia kata dia nak yang tu saja. Nah, dia kata dia tak mau, dia kata tak, benda lain dia tak mau. Dia janji hak tu saja dia nak. Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Maka Allah Subhanahu wa taala pun alih muka dia ni daripada nampak neraka. Dia yang tadi ni menghadap ila babin nar, di pintu neraka ni, fayusrif, Allah ubah, Allah kalih, Allah paling muka dia ni
daripada menghadap ke arah neraka tadi tu, palih menghadap ke arah lain. Fa iza aqbala 'alal jannah, bila alih daripada neraka, tiba-tiba tuan-tuan nampak syurga. Alih aja daripada pintu neraka tu, tiba-tiba nampak syurga. Wa ra'ahu sakata ma sya'allahu an yaskut. Nampak saja syurga, terdiam dia. Sakata, terdiam dia. Yang tadi ni dia nampak neraka. Bila Allah palingkan dia, kalih-kalih tu tiba-tiba menghadap ke arah syurga. Menghadap ke arah syurga, nampak dia syurga, sakata, kata Nabi. Dia ni terdiam, tersipu, terkunci mulut dia. Nampak syurga yang Allah bagi nampak kepada dia. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala nak dia bercakap, baru dia boleh bercakap. Nak habaknya kata syurga ni punya indah, punya cantik, punya segak ni, orang yang last tadi yang Nabi cerita keluar daripada neraka ni, nampak aja, terdiam dia. Terdiam, Masya Allah, punya hebat, punya cantik, punya segak. Summa yaqul, bila dia nampak, dia kata apa? Ay Rabbi, qaddimni ila babil jannah. Kemudian dia kata, bila dia nampak syurga, dia nampak pintu syurga daripada luar tadi itu, dia kata, boleh tak bawa aku pergi dekat sikit dengan syurga? Dia nampak dah, kalih-kalih tadi tiba-tiba nampak syurga, dia kata boleh tak kalau bawa qadim ni, boleh tak kalau bawa aku pergi dekat sikit? Tadi dia janji dah ni pada Allah. Fayaqulullahu lahu alaysa qad a'taita uhudaka wa mawathiqaka la tas'aluni ghayra allazi a'taitu. Bukankah tadi hang dah janji ke aku setelah aku perkenankan apa yang hang nak, setelah aku perkenankan wajah hang yang aku perkenan tadi supaya aku palingkan muka hang daripada menghadap neraka tadi tu, bukankah hang janji ke aku tadi yang hang tak mau minta dah benda lain? Wailaka ya bana Adam ma aghdara. Allah Ta'ala kata, celaka hang wahai anak Adam, penipu hang. Allah Ta'ala kata kat dia, bukankah tadi ni masa hang mula-mula minta permintaan pertama, ketika aku tanya kalau aku perkenan ni, hang tak minta benda lain dah? Dia kata betul-betul. Hak ni betul. Dia kata saya ni tak mau minta benda lain. Hak ni satu aja. Tiba-tiba bila nampak syurga, dia minta untuk pergi dekat sikit. Allah tanya balik, tadi ni bukan hang janji dah ke? Bukan hang sebut tadi, hang kata kalau hang kata kalau Allah perkenan ni kira tak mau dah. Tiba-tiba hang minta pula. Celaka hang wahai manusia, penipu sungguh hang. Allah sebut kat dia macam tu. Kemudian tuan-tuan, dia kata lagi, dia kata apa? Fayaqulu ay rabbi yad'u Allah hatta yaqulu lahu fahal asaita in a'taituka dhalika an tas'ala ghayra. Bila Tuhan marah dia lagu tu, dia terus berdoa pada Allah tak henti-henti. Ya Allah, dia minta doa pada Allah tak berhenti-henti. Ya Allah, bagilah aku dekat dengan syurga, bagilah aku dekat dengan syurga, bagilah aku dekat dengan syurga. Duk minta tak berhenti-henti. Bila duk minta tak berhenti-berhenti, Allah terus jawab kat dia. Allah terus kata kat dia, sehingga Allah kata kat dia, Allah kata okeylah macam ni. Janji lagi sekali, sekiranya aku perkenankan permintaan engkau, aku bawa pergi dekat dengan pintu syurga, hang jangan minta apa dah. Allah Ta'ala kata, ni aku janji, ni aku boleh bagi, tapi hang kena janji. Hang kena janji kalau aku bagi permintaan hang ni, aku perkenan hajat hang ni, hang janji. Hang jangan minta apa dah. Hang jangan duk minta apa dah, pasal aku dah perkenan dah. Fayaqulu la wa izzati. Dia jawab apa? Dia kata demi Allah. Dia kata yang ni last dah. Dia kata demi Allah wa izzati, demi Allah, demi kemuliaan engkau ya Allah, yang ni lah dah. Aku tak minta dah lepas ni.
Wa yu'ti rabbahu ma sya'allahu min uhudin wa mawasiq. Dia janji sungguh-sungguh, ni last dia kata, dia tak mau minta dah apa lepas ni. Sungguh-sungguh punya janji. Dia kata kali ni betul-betul punya, saya tak minta dah. Tuan-tuan, kemudian Nabi SAW menyebut, fayuqaddimuhu ila babil jannah. Maka Allah pun bawa dia pi menghadap di depan pintu syurga. Oleh kerana dia berdoa kepada Allah, Allah perkenankan hajat dia, Allah bawa dia mai duduk di depan pintu syurga. Fa iza qama ala babil jannah in qahamtu lahul jannah wa ra'a ma fiha min khairi was surur. Kata Nabi SAW, bila Allah bawa dia mai letak dia depan pintu syurga, tiba-tiba pintu syurga terbuka. Ra'ahu ma fiha min khairi was surur. Nampak dia segala khair, segala kebaikan, was surur, dan segala keseronokan yang ada dalam syurga pula. Hak tadi ni jauh daripada neraka, minta dekat, hidup dekat dengan syurga, duduk depan pintu syurga, tiba-tiba pintu terbuka, nampak segala macam benda seronok duduk dalam syurga tu, tiba-tiba nampak. Sudah nampak pula. Fayaskutu ma sya'allahu ayyaskut. Tersengat dia pula buat kali kedua, sehingga Allah menghendaki untuk dia bercakap balik. Bila dia menghadap depan pintu syurga tadi tu, dah sengap dah buat kali pertama, dah terdiam dah buat kali pertama. Tiba-tiba bila Allah buat mai dia betul-betul depan pintu ni, pintu tu tak duk terbuka. Bila terbuka, nampak khair, nampak segala kebaikan, wasurur, dan segala keseronokan yang ada dalam tu. Jadi terdiam dia. Summa yaqul ay rabb adkhilnil jannah. Lepas tu dia kata, ya Allah, bagi masuk boleh tak? Hak tadi ni yang kata manusia ni. Tadi ni dia berjanji dah, tiba-tiba mai depan pintu dia minta pula, adkhilnil jannah. Dia kata, ya Allah, bagi masuk boleh tak? Bagi masuk sah. Pasal apa? Pasal dia nampak dah. Nampak tak tuan-tuan? Ni. فيقول الله تبارك وتعالى له أليس قد أعطيت أحودك ومواثيقك أن تسأل غير ما أعطيك. Allah Ta'ala kata kat dia, bukankah dua kali dah tadi ni hang janji? Bukankah hang janji dah tadi ni yang hang tak mau minta apa dah tadi? Betul tak betul tadi ni hang kata kalau aku perkenan hang, kalau aku perkenan permintaan hang yang kali kedua tadi, hang kata yang ni lah dah. Hang kata wali izzatik, demi kemuliaan aku, demi segala apa yang ada pada aku, demi Allah, hang kata hang tak mau dah minta apa. Wailaka ya ibna Adam ma aghdara. Dia kata celaka hang wahai anak Adam, hang ni penipu sungguh. Ni Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala kata, hang ni karut sungguh. Tadi ni hang janji dah. Hang janji dah. Bila aku perkenan pula hak kali kedua tu, hang berjanji, hang tak mau sungguh-sungguh dah. Tiba-tiba mai pula, hang minta pula lagi. Hang ni karut sungguh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqul ay rabbi la akunu ashqa khalqik. Bila dia dengar Allah marah lagu tu, Allah kata lagu tu, apa dia jawab? Dia kata, ay Rabb, dia kata, wahai Tuhan, la akunu ashqa khalqik. Dia kata, janganlah jadikan aku ni makhluk yang paling celaka. Dia kata, jangan sampai kalau marah macam mana pun dekat aku ni, janganlah sampai aku ni jadi makhluk yang tak guna, dia kata. Janganlah sampai aku ni jadi makhluk yang dihina sampai lagu tu. Dia kata depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala yazalu yad'u Allah. Maka dia ni tak berhenti-henti berdoa pada Allah. Dia berdoa pada Allah, ya Allah, bagilah aku boleh masuk dalam syurga. Ya Allah, bagilah aku masuk dalam syurga. Bagilah aku masuk.
dia ulang tak berhenti-henti. Tuan-tuan, sehingga kan kata Nabi SAW, hatta yadhakallahu tabaraka wa ta'ala, sehingga Allah gelak. Tuan-tuan, kalau bahasa Arab yadhak ni maksud dia gelak tu gelak bunyi. Macam mana Allah gelak? Wallahu a'lam. Kita tak tahu macam mana. Tetapi itulah gambaran. Nabi SAW cerita, Nabi kata, kawan ni dia punya berdoa sehingga Allah Subhanahu wa taala yadhakallah, sehingga Allah gelak tu yang gelak keluar bunyi. Allah gelak ke dia. Fa idza dhahikallahu min qala udkhulil jannah. Bila Allah gelak kat dia dengan gelagat dia, dengan permintaan dia, dengan permohonan dia tadi ni, Allah Ta'ala kata tak apa, pilah masuk. Allah Ta'ala kata pilah masuk dalam syurga ni. Tuan-tuan, ni yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata Allah ni, lagu tu punya pemurah Allah kepada manusia. Tuan-tuan, kadang-kadang kita dengan anak-anak ni, kita punya marah ni hak marah sungguh-sungguh ni. Marah hak bukan biasa-biasa ni. Marahnya dengan ungkitnya, dengan beletiannya macam-macam. Last sekali apa? Bagi juga apa dia nak. Marah sungguh kat anak kita. Sebut habis apa benda hak kita pernah bagi kat dia. Last sekali apa dia? Bagi juga. Pasal apa? Pasal sayang kita ke anak kita. Sayang kita. Tapi tuan-tuan, hadis ni nak habaq apa? Walaupun sayang kita pada anak kita, tapi Allah sayang kita lebih daripada kita sayang anak kita. Allah sayang kita lebih daripada tu. Sayang kita ke anak kita ni tak boleh lawan sayang Allah pada kita. Punya hebat, punyalah Allah Subhanahu wa taala tunjuk segala kemurahan dan juga kehebatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sayang anak kita ni, marah kepada kita, marah pada dia ni, sumpah seranah, maki hamun macam-macam. Last sekali kita bagi juga. Pasal apa? Sebab dia tu anak kita. Kita sayang ke dia lagu mana pun. Tapi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dah mula daripada kawan tu tadi ni, orang yang keluar daripada neraka tadi. Last keluar daripada neraka. Kalau nak kira ni, kira dia ni manusia paling jahat. Sebab dia orang paling lah je. Orang yang lah ni kira paling jahat lah. Nak gagah baik sikit daripada orang kafir. Dia ni orang paling jahat. Bila keluar aja daripada situ, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepemurahan, sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala, penyayang Allah Subhanahu wa taala pada dia. Dia ni walaupun dia orang paling lah keluar daripada neraka, tapi Islam dia tak rosak. Islam dia tak rosak, iman dia tak terbatal, dan dia tak pernah menduakan Allah, tak pernah mensyirikkan Allah. Oleh kerana tu dia boleh masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, Nabi SAW sambung. Nabi kata, fa iza dakhalaha qala Allahu lahu tamanna. Kata Nabi SAW, Nabi sambung cerita, Nabi kata bila dia ni masuk pergi ke dalam syurga, dia bergelar penghuni syurga. Bila lintah aja masuk dalam pintu tu, terus dia ni digelar sebagai penghuni syurga. Bila masuk aja dalam syurga, Allah kata kepada dia apa dia? Tamanna. Allah Taala kata kepada dia apa dia? Hang bayang apa, hang mau apa, hang minta. Tuhan kata pada dia tamanna. Hang bayang apa? Terbayang apa di fikiran hang, di hati hang, terlintah apa yang hang nak, aku bagi. Oi, ni Allah hak marah tadi ni. Hak marah 2-3 kali kat dia tadi ni, masuk dalam syurga. Allah Ta'ala kata apa? Tamanna. Hang cita-citakan apa, hang angan-angankan apa, aku bagi. Apa hang nak, aku bagi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Nabi SAW sambung. Nabi kata, fayasalu rabbahu wa yatamanna hatta inna Allah yazakkaru min kaza wa kaza. Bila Tuhan kata hang minta apa hang mau hang minta, dia minta kepada Allah ni minta hak tak berhenti-henti. Minta ni minta hak sungguh-sungguh, hak tak berhenti-henti. Dia minta pada Allah, minta ni sampai Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, banyak sangat kot. Ni hak muka tak malu tadi ni. Hak muka tak malu tadi ni. Bila dia masuk dalam syurga, Allah Ta'ala kata, hang berkenan apa? Hang minta. Dia punya minta tu sampai orang kata muka tak malu. Sampai Allah Ta'ala kata, hang tak ingat ke hang siapa? Tak sedar ke hang ni siapa ni yang duk minta sakan sangat ni? Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala la yuzakkarahu min kaza wa kaza, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala beringat kat dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu kat dia banyak sangat kot ni hang minta ni. Pasal apa? Macam-macam benda, kaza wa kaza, macam-macam benda sangat dia minta. Hatta in qata'at bihi al-amaniyu, sehingga semua hajat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua hajat-hajat dia tadi ni Allah tunaikan dan Allah bagi belakang. Benda yang dia angan-angankan, benda yang dia minta, benda yang dia hajati, yang lintas di hadapan dia ni, semua dia minta dan semua Allah bagi pada dia. Allah bagi semua. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah Ta'ala kata kepada dia, zalika lak. Allah Ta'ala kata semua tadi itu untuk hang. Zalika lak, yang hang minta tadi, yang tak berhenti-henti yang hang minta tadi, sampai aku tahan, sampai aku kata banyak sangat kot, hak tadi tu hang semua, untuk hang semua. Tak pinjam kat siapa-siapa, tak ambil hak siapa-siapa, tak kurang walau sikit, hak hang semua. Wa mithluhu ma'ahu, dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW sambung, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, sekali ganda lagi nanti aku bagi kat hang. Allahu Rabbi. Allah Ta'ala kata apa? Yang hang minta tadi ni aku bagi, hang tunggu lepas ni. Wa mithlu zalik, sekali ganda. Wa mithluhu ma'ahu, sekali ganda lagi aku bagi. Dalam hadis yang lain riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Allah Ta'ala kata Allah akan bagi 10 amsalihah, 10 kali ganda daripada permintaan yang hang minta tadi. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Bagaimana orang yang terakhir yang dimasukkan ke dalam syurga, begini ganjaran yang dia miliki, yang dia dapat. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, daripada hadis ni boleh kita ambil pengajaran apa? Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ni Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang mana pemurah penyayang Allah ni tak tergambar di fikiran kita. Tak terbayang bagaimana hebatnya, pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kepada kita. Sehingga kan orang yang lah masuk dalam syurga pun begitu sekali kurniaan, pemberian, ganjaran yang Allah bagi pada dia. Tuan-tuan, sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita. Allah Ta'ala kata, masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Allah Ta'ala kata perumpamaan sifat syurga yang dijadikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Allah Ta'ala kata dalam syurga tu ada sungai yang mengalir, yang sungai tu min laban, daripada susu. Ni syurga yang Allah bagi pada kita. Kalau kita masuk esok ni, ada satu sungai, yang sungai tu apa dia? Min laban. Sungai hak ada tepi rumah kita tu, hak tu lebih kurang ayat teh kita duk minum pagi-pagi. Warna dia tu tak macam susu.
Ini kata Allah Subhanahu wa taala, sungai yang mana sungai itu min labanin, daripada susu. Min labanin, daripada susu. Lam yataghayyar ta'muhu, yang Allah Taala kata tidak berubah sikit pun rasa dia. Wa anharun min khamarin lazzatin lisyaribin. Allah Taala kata, dan juga syurga ini mengalir dalam dia sungai-sungai, yang mana sungai-sungai itu min khamarin, daripada apa dia? Daripada arak. Benda yang haram kita minum di dunia, di akhirat, bukan setakat Allah bagi minum, Allah sediakan syurga. Hang nak buat apa, hang buat. Nak mandi ke, nak minum ke, nak apa pun, yang mai tu daripada sungai, daripada sungai yang Allah jadikan daripada air. Kemudian Allah Taala sambung, wa anharun min asal, dan juga sungai yang mengalir dalam syurga ni min asal, daripada madu. Allah, tuan-tuan, madu kita duk beli botol besar ni berapa ringgit haji? RM50. RM50 besar ni. Beli besar ni kita tak cerita kat orang, tak ajak orang ramai-ramai mai nak minum. Mai ni saya beli, mai pakat rasa seorang sikit. Tambah kalau beli madu sidir hak Yaman, hak betul-betul asli tu, satu tong tu mencecah sampai RM300-400. Hak tu tobat dah, tak bagi kat orang. Hang jangan minta walau sikit, aku beli pun sengat-sengat, tak cerita kat orang. Tiba-tiba di syurga sungai min asal, daripada madu. Allah, tak terbayang akal fikiran kita macam mana yang kata sungai madu ni. Ini Allah Subhanahu wa taala bagi kepada penduduk-penduduk yang akan menginap di dalam syurga. Sebab itu tuan-tuan, bila kita baca hadis ni, kita boleh bayang orang yang last tadi masuk dalam syurga, begitu keadaan dia, macam mana kita yang duk rajin semayang, kita yang duk rajin sedekah, kita duk rajin berzikir, kita duk rajin dengar kuliah, kita yang insya-Allah lebih daripada kawan yang last tadi ni, apa Allah nak bagi kat kita? Tuan-tuan, tak terbayang di akal fikiran kita. Inilah kelebihan Allah Subhanahu wa taala nak beri kepada kita. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan tuan-tuan, kita semua Allah jadikan min ahlil jannah. Allah masukkan kita ni daripada penduduk-penduduk syurga. Tuan-tuan, bila kita baca hadis ni, jangan pula kita buat andaian, oh kalau macam tu ustaz, biarlah kita jadi orang jahat, tak apa, kita tak menduakan Allah sebab last kali masuk dalam syurga. Jangan kata lagu tu. Kerana apa? Kawan yang last kali yang Nabi cerita ni, dia cerita, dia gambarkan, dia sebut azab sungguh neraka ni bukan sekadar duduk dalam, tengok pintu pun berasa azab sungguh. Tiba-tiba kita ringan mulut, kita kata apa? Kalau boleh masuk pilah, lepas tu nanti masuk syurga juga. Jangan kata lagu tu. Siapa berani kata lagu tu, balik lagi, guna satu jari, buka api dapur hak paling pelan. Kau api dapur besar sangat kau abang, ambil lighter. Ejah tu, lighter yang kriket tu yang paling pelan, buh jari tengok. Boleh tahan kalau boleh, insya-Allah. Tak ada rasa sakit apa, boleh tahan, tak ada terbakar apa, berasa tak sakit, boleh cuba masuk dalam api neraka. Tapi kalau tak sikit pun rasa panas dia, jangan bercita-cita untuk masuk pi ke dalam api neraka. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita, wajah kita daripada neraka, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurga insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bincang pada pagi ini Allah bagi manfaat. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kekuatan untuk sama-sama kita laksanakan, kita amal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita segala kemurahan dan juga segala
kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu Subhanahu wa taala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمينا عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.